Assalamualaikum dan selamat datang ke video kali ini. Dalam video ini kita akan membincangkan Snell's Law. Okey. Ini kita ada satu gambar rajah refraction. Kita ada incident light dan incident light kita datang daripada udara ataupun air dan masuk ke dalam air. Okey, kalau kita tengok di sini kita ada cahaya yang bend ataupun refract at the surface of the water. Okey, ni boundary dia ni ataupun sempadan dia ni. Dia refract daripada sini Daripada sini dia refract. Okey, arahnya pun berubah. Okey. Okey, sebenarnya dalam proses light hit surface of water ni sebenarnya ada cahaya yang reflect. Okey. Dan cahaya yang reflect tu akan mematuhi hukum pantulan, di mana sini kalau kita panggil ni sebagai incident angle ni sebagai theta 1, bermaksud kita juga ada theta 1 di sini. So ini adalah hukum pantulan. So ada cahaya yang dipantulkan dan ada juga cahaya yang go through. Boleh Tapi kita akan bincang juga pasal cahaya pantulan ni selepas ni, tapi untuk bahagian ni saya hanya sebutkan saja benda ni secara amnya. Okey, cahaya yang langgar permukaan air ni ada yang masuk transmitted, ada yang reflected. So reflected kita dah tengok. Reflection tak kisah dalam mana-mana case pun dia mesti incident angle sama dengan reflected angle. Okey, tapi incident angle dengan refracted angle berbeza. Okey, sejenis satu hukum yang menghubungkan di antara incident angle. Kalau ni saya padam dulu bahagian ni Saya padam dulu bahagian ni sebab ini bukan fokus utama kita buat masa sekarang, tapi kita akan bincangkan juga nanti. Okey, kita tengok yang ini dulu. Okey, so sekiranya kita ada light yang travel daripada X, so kita ada incident angle dan refracted angle, sudut pembengkokan dia tu. Yang ni sudut 7 dia. Alright, dan ini adalah refractive index. Tadi kita baru tengok refractive index tu apa. Snell's Law memberikan kita satu hubungan yang memberi hubung kait di antara n, theta 2 dan juga theta 1. Maksudnya kalau kita tahu berapa theta 1, kita tahu berapa refractive index, kita boleh tentukan berapa refracted angle ataupun sudut refracted ataupun sudut biasan kalau tak salah saya. Okey, hubungan dia diberi oleh N1. Okey, so ini theta 1 kan. So dalam kes ni kita punya N air, kita ambil nilai 1 saja. N air bersamaan dengan 1. Okey, jadi N1 adalah daripada medium yang pertama lah, medium incident dia. Okey, N2 akan jadi medium water sebab dia datang daripada udara masuk ke dalam air. So ini daripada udara. So dia punya hubungan is given by sin theta 1 equals to, mesti sama dengan, okey, hubungannya N2 refracted medium ni, medium yang refract light tu, N2, ataupun kalau kita tengok dia selepas sempadan tu, N2, kita punya N2 bermaksud 1.33. okey, kemudian sin theta 2. Okey, jadi inilah kita punya Snell Law. Ini kita punya Snell Law, hukum Snell. Okey, hukum Snell bagi kita hubungan ini N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Okey, kita akan cuba buat satu contoh. Dalam kes ni kita ada daripada air, daripada udara masuk ke dalam air. Kita buat lagi satu contoh di bawah ni, kita buat daripada air masuk ke dalam udara, dan kita cuba, dan saya akan tunjukkan cara nak apply Snell Law. Okey, jadi kita clearkan dulu kita punya board ni. Okey, katakanlah kita ada light ni. Light ni sama macam ni lah, macam laser light ni kan. Laser light ni saya shine daripada udara, saya shine ke dalam air. Kalau sepatutnya, kalau tak, bukan kalau bawah tu tak ada air, udara saja, dia akan bergerak lurus lah. Okey, dia akan bergerak lurus. Ada awal-awal video ni, saya ada awal-awal siri video ni, masa saya buat pengenalan refraction, ada saya buat satu demo yang shilling dalam cawan tu.
Okey, sepatutnya dia bergerak lurus, tapi disebabkan dia encounter dua medium yang berbeza, velocity ataupun speed of the light berubah, menyebabkan dia berubah arah, ataupun seolah kita nampak kesan dia tu seolah-olah cahaya tu dibengkokkan lah. Okey, kemudian kita introduce Snell law. Okey, sekarang kita nak apply. Okey, sekarang ni kita nak apply. Kita ada N1. So tulis di sini N1 sin theta 1 equals to N2 sin theta 2. Okey, so kita akan N1 kita tengok kita shine daripada mana? Kita shine daripada udara kan. So nilai dia 1 lah. So sin, katakanlah kita shine 30 degree. Okey, so bermaksud angle ni adalah 30 degree So bersamaan dengan 1.33 sin theta 2 ataupun theta refracted. Jadi kita akan dapat sin theta 2 bersamaan dengan 0.5 bahagi dengan 1.33. Jadi nilai theta 2 kita dapat, rakan-rakan boleh cuba juga kira kita dapat 22.08 degree. Okey, theta ni dekat mana ni? Theta ni adalah nilai ni. Okey, 22.08 degree. Okey, cuba kita compare theta 1 dengan theta 2. Okey, theta 1 adalah 30. Theta 1 adalah 30, saya padam balik So theta 1 adalah 30. Ini theta 1. Muat tak ni? Tak muat saya rasa Saya letak di bawah lah. Theta 1 sama dengan 30 degree. Okey, cuba kita buat comparison theta 1 dengan theta 2, mana yang lebih besar. Okey, kalau kita tengok daripada nilai yang kita tulis ni, kita dapati bahawa theta 1 nilai dia adalah lebih besar. Okey, ini teknik. Sekiranya kena ingat macam ni lah. Sekiranya cahaya tu travel daripada medium yang lebih yang kurang refractive index yang rendah kepada refractive index yang lebih tinggi, cahaya tu dia merapat ke normal. Sebab theta ni 30, theta yang ini 22.08. Jadi dia mendekati normal. Boleh faham Okey, sekarang cuba kita tambahkan sudut incident ni. Tadi incident angle kita kira daripada normal ni 30 degree. Cuba kita besarkan lagi, contohnya macam 50 degree, dan kita tengok apa berlaku kepada refracted angle. So kita akan clearkan board ni. Okey, tadi yang ini pengiraan yang sebelum ni, theta 1 sama dengan 30, theta 2 kita dapat 22.08. Maksudnya dia mendekat ke arah normal ataupun merapat ke arah normal. So kalau kita tambah incident angle 1. Okey, incident angle kali ini adalah 50 degree. So 50 degree macam mana? So ini tadi 30, kita padam yang ini 30, 50 maksudnya incident angle tu lebih besar. Macam ni. Incident angle dah jadi 50. Okey. Jadi bersamaan dengan medium yang kedua 1.33 sin theta 2. So theta 2 kita terus boleh kira. Kita akan dapat 35.17 degree. 35.17 degree. Okey, jadi kalau kita perhatikan saya padamkan dan kita akan compare dua value ni. Okey, tadi kita buat 30 degree. Refracted angle 22.08. 50 degree dia jadi 55. Maksudnya kira kita boleh cakap kalau yang ni dia membesar, yang ini pun dia membesar lah. Tapi kena ingat dia yang penting yang angle ni lebih kecil daripada yang ni. Dia akan jadi lebih kecil daripada yang ni. Boleh Maksudnya ini bertambah, yang ni pun akan bertambah. Tapi masih dia bertambah jadi 35 kan. Jadi tadi yang awal-awal tadi adalah 22.08. So 35 dia jadi besar sikit lah. Contohnya dia macam ni. Yang ni yang incident, yang ni adalah yang refracted. Boleh Okey, yang reflected, reflected mestilah dia akan obey hukum pantulan. Okey, dia akan samalah dengan yang ini. Tapi tak apalah, yang ni kita tak bincang lagi. Okey, boleh faham Okey.
Jadi macam tu. Jadi as theta incident increase, theta refracted pun increase. Increase bertambah kan. So increase, ini pun increase. Tapi masih nilai ini masih kurang daripada ini. Nilai ini masih kurang lagi daripada ini. Boleh faham Tapi dia bertambah lah. Okey, kita tengok untuk kes yang kedua. Kes yang di bawah ni. So, saya turunkan sedikit. Yang ini kita ada kes yang kedua. Dalam kes yang kedua, tadi incident angle kita datang daripada udara masuk dalam air. Sekarang ni daripada dalam air masuk ke udara. Dalam air ke udara. Terbalik. Okey, kalau kita apply Snell's law, okey, saya sengaja nak pilih supaya kita dah guna nilai ni 22.08 ni. Ini sebagai nilai incident theta 1 kita. Maksudnya So maksudnya dekat sini theta 1 kita di bawah lah, bukan di atas, sebab dia incident daripada dalam air. So daripada dalam air kita punya N1 kita adalah 1.33 sebab dia datang daripada dalam air. So sin theta 1 kita adalah, kita ambil nilai yang atas 22.08. Okey, dia saya gerakkan sedikit ke sini. 22.08 bersamaan dengan 1 darab dengan sin theta 2. Okey, sin theta 2 ini refracted angle yang ni yang bawah ni Ini refracted angle theta 2 sebab kita punya cahaya datang pada dalam air. So kita akan dapati bahawa theta 2 kita bernilai. So theta 2 bernilai, kalau rakan-rakan kira, kita akan dapat balik 30. Menarik tak? Maksudnya kalau kita incident dekat atas 30, dia akan turun 22.08. Tapi kalau kita shine ataupun kita suluhkan cahaya tu pada angle 22.08, dia akan follow path yang sama. Dia akan follow laluan yang sama. Boleh So kalau dia turun ikut laluan ni, dia akan naik pun ikut laluan yang sama. Okey. Jadi kita clearkan. Kemudian kita clearkan dululah. Okey. Kalau kita tengok dekat atas ni kan. So theta tadi kita ada punya theta 1 tadi yang di atas lah. Tapi dah terbalik dah kan. Nampak terbalik Dia dah bersilang. Nampak So maksudnya kalau incident angle kita daripada water ni adalah 35.17, maksudnya incident kita yang ini. So confirm kita punya refracted yang ini. Betul tak? So kalau kita punya theta 1 sama dengan 35.17, theta 2 kita akan jadi 50 degree. Tak payah buat pengiraan. Kalau kawan-kawan nak buktikan pun boleh lah. Buatlah pengiraan. Kita akan dapat nilai ni. Boleh nampak So apa yang berlaku adalah, okey, bila kita kembangkan ni, kita besarkan sudut 7 ni, sudut ni pun akan membesar. Okey, kalau kawan-kawan boleh bayangkan, kalau kita keep increasing incident angle ni, okey, daripada mula kita buat macam ni, kemudian kita akan tambah macam ni, kemudian kita bagi besar lagi, kemudian kita bagi besar lagi, macam tu kan. So apa yang berlaku, refracted angle mula-mula macam ni, kemudian dia akan tambah lagi, kemudian dia akan tambah lagi, kemudian dia akan tambah lagi. Akhir sekali dia akan jadi sama, keluar kat sini. Dia akan refract 90 degree. Dan ada nama dia. Boleh faham Boleh nampak Yang ini daripada 22.08 refracted 30. Tambah jadi 35, dia jadi 50. Bermaksud ada satu point di mana nanti kita punya refracted light ni, okey, kita punya refracted, saya padam dulu dia punya refracted light ni, okey, akan jadi 90 degree kepada normal. Macam ni. Dia akan jadi 90 degree. Sebab value ni keep bertambah. So 30, 50, lepas ni mungkin jadi 60 ke 75, 80, last kali akan jadi 90 degree. 90 degree maksudnya kita incident daripada dalam air. Daripada dalam air kita incident, dia reflected pada surface air tu 90 degree kepada normal. Okey, kita akan bincangkan bahagian ini saja dalam video lepas ni. Kita akan clearkan board ni